sekali lagi. So sekarang ni saya buat recording, senang untuk apa-apa kamu nak ujuk boleh lah. So hari ni kita masuk chapter 3, resistive circuit. Resistive circuit. Okay, resistive circuit. Okay, adjective. Explain Ohm's law, calculate current in a circuit, calculate voltage in circuit, calculate resistance in a circuit, define energy and power, calculate power in a circuit. Okay, kalau sempat nak tunjuk contoh calculate, jadi kita habiskan dulu teori dululah. Okay, Ohm's law. Ohm's law. Show the relationship that voltage, resistance, and current as in any circuit. Okay, menggambarkan hubungan antara voltage, voltan, rintangan dan arus dalam mana-mana sirkuit lah. Okay. The formula for calculating any of V, I, and R when any two of them are known is I equal to V R. V divided R. Okay. I sama dengan V bahagi R. Ini adalah formula Ohm's law. Okay. Okey, jika A ni tetap, perubahan pada V akan menyebabkan kenaikan pada V akan menyebabkan kenaikan pada R jika R adalah tetap. So V dengan I dengan V ni adalah berkadar terus. Berkadar terus. Kemudian jika V adalah tetap, pertambahan R, rintangan, akan menyebabkan pengurangan I. Jadi I R adalah berkadar songsang. Berkadar songsang. Kemudian jika I tetap, pertambahan pada R, rintangan, akan menyebabkan pengurangan pada V. Iaitu pada V yang pada V ikut pada load tersebutlah, across a load. Okay, so V dengan R ni adalah berkadar songsang juga. Okay. Kita boleh gambarkan formula tadi dengan cara macam ni. Kalau kamu nak tahu, nak faham formula dia, kamu tutup V, jadi tutup V I kali R. Kalau tutup I, tutup tu maksud kalau apa ni? Kalau I V bahagi R. Ni kalau kena kira V I kali R. Kemudian kalau nak kira R, V bahagi I. So macam kamu tutup sini lah. Yang merah, warna merah ni. Okay. Dengan V adalah voltage, I current, R adalah resistance. V volt, I ampere, R ohm. Okay, application of Ohm law. Okay. Calculate the current. Okay.
Ni liter elektronik, liter electrical circuit. So ni adalah bateri. Ni simbol bateri. Ni adalah simbol ground. Tak ada ground pun tak buang. Tak ada simbol ni pun tak buang. Ni ada simbol ground. Ni adalah simbol rintangan. Ya, dengan rintangan adalah 10 kilo ohm. Voltage dia adalah 10 volt. So ni ammeter. Dia buh meter kat sini. Pengukur ammeter. So berapa bacaan di ammeter kat sini? Ammeter kena sambung, cara nak sambung ammeter kena sambung macam ni lah. Okey. So dia punya formula adalah I sama dengan V bahagi R. 10 bahagi 10 kilo. Arus dia adalah 1 miliampere. Okey. Okey, calculate the current and voltage. Okey, ni adalah liter. Liter yang tadi juga, liter ni sama. Liter yang tadi ni sama dengan liter yang ni. Cuma beza dia, dia ambil voltmeter, letak kat sini dengan letak kat sini. Okey. Dia ambil voltmeter, letak kat sini dengan letak kat sini. Okey. So liter yang tadi tu, liter ni dengan liter ni adalah sama. Nampak secara kasar dia nampak macam berbeza, kan? Tapi kalau orang elektronik ataupun yang elektrik tengok, dia adalah, dia faham dah benda ni adalah sama. So dia punya formula adalah I sama dengan R. So dapat jawapan dia 1 miliampere. V sama dengan IR. 1 miliampere kali 10 kilovolt. So dia ada di sini nilai dia adalah 10 volt. So kita lihat slide yang seterusnya. Okay. Calculate the apply voltage. Okay. Diberi diberi rintangan 2 kilo, ampere yang melapus daripada sini 2 miliampere dengan voltage ni. So dia berapakah nilai voltage? Boleh? So nilai dia adalah kita tengok formula balik. Jawapan dia adalah 5 volt. Okey. Ini sepatutnya kena padam. Okey. Katakanlah benda ni tak ada. Katakanlah benda ni tak ada. Susah ya, adjust ha. Tak apalah. Katakanlah benda ni tak ada. Ha? So kalau nak ukur cara nak dapat secara praktikal, buat cara macam ni lah. Nak tahu voltage kat sini. Ya. Kat sini 5 volt, sini bermakna 5 volt jugalah. Sebab ni adalah sesiri. Okey. So sama I adalah 2.5. Kali 2K. So jawapan dia adalah okay. Okay, itu formula untuk voltage. Untuk voltage, macam nak kira voltage. Yang tadi tu formula macam nak kira voltage, macam nak kira arus, nak kira rintangan.
Okey, sekarang ni energy, power. Okey, energy ialah the ability to do work. Power is the rate at which energy is used. So formula untuk power adalah P, ya, P equal to W bahagi T. Ya. Dengan T ni adalah masa dalam second. W ni adalah power dalam watt. Sekejap. Okay. Terbalik ya, silap-silap. W ni adalah energy. Slide ni kurang tepat sikit ya. W ni adalah W ni adalah energy. Ini adalah energy. Ya. Energy. Ni tak betul sikit. Okay. Ni energy. Okay. T ni adalah masa. Time. Okay. P ni adalah power. Okay. So energy dalam joules, T dalam saat, P dalam power. Maksud. Sebenarnya betul punya, bukan tak betul ni. Cuma keterangan tu tak tepat sikit lah. Ha? Okay. So ni adalah energy, ni adalah saat, ni adalah power. Power tu diukur dalam watt, energy dalam joules, T dalam saat. Okay. Ini contoh. Okay, ada soalan? Dengar tak? Dengar, saya dengar. Okey, itu formula untuk power. So dia ada banyak formula untuk power. Ni formula nombor 1. Kemudian formula untuk power yang ni pun formula untuk power. Yang ni pun formula untuk power. Dan yang ni pun formula untuk power. So tadi formula 1, ni formula nombor 2, ni formula nombor 3, ni formula nombor 4. Okey. Formula power. Okey. So ni contoh dia. Katakanlah 100 watt light, 100 watt lampu beroperasi dalam 120 volt. Jadi berapakah push yang diperlukan? Jadi gunakan formula yang nombor 3 ni. Yang nombor 3. So formula ni dia nak cari I. So kalau nak cari I sama dengan P bahagi V.
P. Okey, dengan P adalah, kita kata kat sini P. 100 watt. Okey, watt. Kalau dengan watt tu, W tu, watt tu adalah power. Okey, 100 bahagi volt. 120 volt. So, nilai dia adalah yang ni. Okey. Nilai untuk arus pada arus yang melalui lampu ni. Okay. Kemudian kita tengok efisiensi. Ya. Untuk formula efisiensi, dia punya formula adalah yang ni. Power out dengan power in. Okay. So, power out ni selalunya dia ada losses lah. Iaitu power out sama dengan power in tolak power loss. Efisiensi ni kamu belajar kan, lain pun macam tu juga. Efisiensi ni dia punya power up bahagi power in. Okay. Kalau efisiensi ni tinggi, bermakna dia punya loss adalah kurang lah. Contohnya macam ni. Contohnya sesuatu power supply, electronic power supply memerlukan 25 watt input power. Input. So dia boleh menghasilkan 20 watt. Apakah efisiensi? And what is the power loss? So 25 watt input power. 25 watt input power dia adalah input dia adalah 25. So ni 25 buat kat sini. Okey. Buat kat sini. Lepas tu dia punya output power dia adalah 20 watt. So 20 watt kita buat kat sini. Formula tu. So nak tahu dalam peratus kena kali dengan 100%. So dia punya efisiensi adalah 80%. So berapa dia punya losses? Dia punya losses. Power losses. Power losses, power in tolak power out. So lima tolak 20 sama dengan 5 watt. So ni jawapan dia. 5 watt power yang loss. Okey. Okey, ni chapter 3 bahagian nombor 2. So chapter 3 bahagian nombor 1 kamu belajar tadi tentang efisiensi dengan loss. Lepas tu kamu belajar tentang formula-formula power. Ada 4 kat sini. Ni formula 2, 3 dan 4. Formula ni nombor 1. Okey. Kemudian apa itu formula untuk Ohm's law? Formula untuk Ohm's law ni kamu boleh kira V, R dengan I jika ada dua nilai tu. Nak cari salah satu, kena ada dua nilai tu lah. Okay. Kemudian kita lihat chapter 3 bahagian kedua. Okey, chapter 3 bahagian kedua. Objektif dia adalah identify series and parallel circuit, calculate resistance, voltage, current and power in series and parallel circuit, analyze series and parallel connection, to apply and state Kirchhoff law. Series connection. Series connection untuk resistor.
Okey, jika disambung secara sesiri, dalam bahasa Melayu dah sesiri lah. Resistor ni akan berbentuk tali, string. Iaitu dengan ada satu sahaja part laluan. So kamu lihat tali kan? Tali itu dia ada hujung, dia ada hujung dengan hujung lagi satu. Dia satu laluan ya tali kan. So satu lagi dan kedua-dua hujung tu disambung pada bateri. Disambung pada bateri. Walau bentuk macam mana berpusing pun tali tu, dia adalah sesiri sebab dia ada satu sahaja. Dia ada satu hujung dan satu hujung. Satu hujung tu disambung pada tali, pada bateri. Contohnya lah, digambarkan seperti itu. Dan ni pun sesiri. Walaupun bentuk dia macam ni, kan? So anggapkan bentuk dia tu seperti tali. Satu tali tu disambung pada ataupun kamu pegang tangan tu. Anggap macam itulah. Kamu pegang hujung satu, pegang lagi satu hujung satu. Okey. Ni pun nampak macam selari tapi sebenarnya sesiri. Ya. Dia bentuk macam tali tu adalah sesiri. Ingat kamu kena ingat point ni. Kalau bentuk macam tali tu, string tu, dia adalah connection sesiri. Jadi kamu kena faham bentuk ni adalah sesiri ataupun selari. Okey? Bila dah objektif utama dia, kamu kena define kan sama ada bentuk lita tu, lita ni sama ada sesiri ataupun selari. Bila kamu dah faham macam mana, kamu dah identify dah bentuk sesiri ataupun selari, barulah kamu boleh buat kiraan. Barulah kamu boleh buat kiraan. Kalau kamu tak identify sama sesiri atau selari, kamu buat kiraan semua salah. Katakanlah markah tu 10 tu kosong dapat markah sebab kamu salah identify. Pernah sebelum ni ada senior kamu, dia kira salah, dia salah identify yang tu adalah sesiri ataupun yang tu adalah selari, kiraan yang lain semua salah. Habis soalan. Okey, dalam sesiri, I total, T ni bermaksud total lah. I sama dengan V total bahagi R total. Okey. Dalam sesiri. I total sama dengan V total bahagi R total. So yang ni adalah formula Ohm's law. Guna balik formula. Masukkan ke sini. R total daripada R total adalah resistor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ditambah. Resistor ni ditambah. Bila sambung secara sesiri, resistor ditambah. Okey. Ini tambah. R1 tambah R2, R3 tambah R4. So R total dia tambah ke 4 resistor ni. Jadi okey, formula dia macam ni. Sama juga tadi. Jadi dia punya voltage source tu dia punya voltage source pun ditambah juga. Contohnya macam ni, kadang-kadang dia tak ada satu bateri saja, dia ada sambung bateri banyak. Macam kamu punya bentuk dekat power kan. Kan dalam tu ada bateri AA, bateri AAA, dia sambung 2-3 kan. Dia sambung, yang tu dia sambung secara sesiri. So total voltage untuk disambung secara sesiri tu adalah tambah semua bateri tu.
Dan ni soalan ya. Find the current in the circuit. So kalau nak cari arus, kamu kena tambah dulu rintangan semua ni. So dia tambah rintangan ni, A1, tambah rintangan A2, A3 dan A+. So nilai dia adalah 125 ohm. Okey. Dengan menggunakan Ohm's law, I total sama dengan VS bahagi RT. So ni adalah VS. VS adalah 25 volt. Okey. 25 volt. RT adalah 125 volt. 125 ohm. So, ambil daripada sini ya. Jadi yang kita buat kiraan. Okey. Okey, jadi dibahagi nilai dia adalah 0.2 ampere. So T dia, I total dia sama dengan 0.2 miliampere. So arus mengalir, ingat lagi arus mengalir daripada mana? Arus mengalir daripada positif, ni positif ni. Ni positif. Ni positif. Okay, ni positif. Ni negatif. So arus mengalir ke sini. Okay, ni adalah I total. 0.2 miliampere. Okay. So dia punya ni sama 0.2 miliampere tu nilai dia semua sama. Ni 0.2 ampere sebab dia satu tali saja, satu loop saja. Okey, kat sini dia kata calculate voltage across each resistor in figure 3 and find the value of VS. To what maximum value can VS be raised before 5 milliampere fuse blown. Ini contoh soalan. Okay. So ada jawapan tak sini? Ini solution dia. Kat sini dia kata cari voltage. Setiap sini berapa? Saya rasa nak tunjuk ni tak apa, nanti kita skip dulu ni. Kita skip dulu ni macam mana solution untuk ni. Sebab nak tunjuk kat sini agak rumit lah. Okay. Kita tengok tajuk seterusnya. Nanti saya akan tunjuk cara kiraan macam ni. Macam mana. Okay. Kita tengok slide seterusnya. Kirchhoff voltage law, KVL. Kirchhoff voltage law, KVL. Kirchhoff voltage law ni, definisi dia adalah it states that the sum of individual voltage drop in any closed loop must equal the source voltage. Okay. Masuk kat sini voltage yang berkurang di A1, A2 dan A3 dan seterusnya adalah bersamaan dengan voltage supply. Okay. Ataupun definisi dia, voltage supply tolak voltage
pada A1, A2, A3 ataupun load 1, load 2, load 3 dan seterusnya adalah bernilai kosong volt. Voltage source sama dengan tolak load 1, load 2, load 3 dan seterusnya adalah kosong volt. Itu adalah definisi Kirchhoff voltage law. Okey, yang ni slide ni pun nanti saya tunjuk. Saya tunjuk dia punya ni lah. Okey, tadi kat mana ni? Slide nombor 19. Okey, ni soalan ni nanti saya akan tunjuk. Okey, voltage divider. Dalam siri circuit ni dia boleh berfungsi sebagai divider. Fungsi si circuit ni sebagai voltage divider. The series circuit divide voltage source into individual voltage. Individual voltage drop across its resistor. So dia punya formula adalah Vx sama dengan Rx bagi RT kali hubungan kali Vs, resource. Okay. The total voltage drop divide series resistor in amount directly proportional to the resistance value. Ini formula dia. Ini kiraan dia. So sekarang ni banyak kiraan. Kiraan. Okay, kiraan ni nanti saya akan tunjuk lah. Okay, ni pun ada kiraan. Okay, nanti saya akan tunjuk kiraan dia tu. Soalan tak? Kita stop sampai serial connection. Kita sambung semula parallel connection. Ada soalan? Tiada, sir. Kamu ada kelas apa selepas ni? Quality management, sir. Tak ada, sir. 11 kan? Ya. Kita stop setakat tu lah. Kita berhenti sampai parallel connection. Okay? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, Tak ada, sir. Tak ada. Sajalah. Kita start terlambat sikit. Setengah jam lewat. Sebab nak setting tu. Okay? Okay, kita sambung balik pada minggu depan parallel connection lah. Okay, kalau tak ada soalan, setakat tu saja. Setakat tu saya kelas. Okey, sir. Terima kasih, sir. Saya akan ambil kedatangan lah. Terima kasih, sir. Ni semua tak nampak muka. Sir, terima kasih, sir. Terima Tak kasih, pakai sir. tudung, sir. Terima kasih. Bagi semua ni, saya nak ambil kedatangan ni. Sekejap, sir. Seminit.
Mana saya? Yang lain mana? Abdul dekat mana tu? Mana muka? Nampak macam hutan-hutan je. Dekat rumah pun pakai mask ke? Ha? Dekat rumah ke kat mana ni? Ustaz tu kenapa buat macam tu? Sir, nak yang bangku tadi sir? Berapa lagi orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sir nak beli sir? Tak payah. 13. Sempat lagi promote tu. Abdul pergi mana Lagi. Punya ni. Habis masuk lagi lah ni Amir ni lagi. Ha? Tak aku Amir. Goma, tengok phone sikit. Kok lagi ni? Lagi Kenapa nak tengok phone lagi Pak aku mah beli 11 kata. ambil kedatangan ni. Tu lah. Ni. Abdul pergi jogging ke tu? Okey, yang lain kita ni lah. Kita ambil lah. Kita ambil lah. Gambar. Sir, atas bangku sir. Ha? Yang atas bangku. Gambar. Abdul buat cute. Oh. Okey dah. Okey, setakat tu saja. Saya ingat yang kiraan tadi saya rasa macam tak selesa kalau kat video ni saya tulis dekat contoh tadi saya tulis dekat kertas lah, senang. Saya selesa sikit. Ya. Saya tulis video dekat contoh soalan tadi. Lepas tu saya tulis dekat kertas. Baru rasa selesa sikit. Dekat guna mouse ni kurang selesa sikit. Ya. Okey, setakat tu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.